Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aibi Alpi. Terima kasih kerana setia bersama kami di Sabah Hits Online TV dalam Muktair edisi petang. Kita teruskan ke tajuk utama. Istiadat pembukaan penggal ketiga DUN Sabah ke-16 akan diadakan pada esok. GRS rasmi ditubuhkan sebagai sebuah entiti, kata Fairuz. Maisan menyediakan peranan universiti dalam mempromosikan kemampanan. Istiadat pembukaan penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 akan berlangsung pada esok. Speaker DUN Sabah yang dipertua Dewan Undangan Negeri Sabah Yang Berhormat Datuk Kazim M. Yahya berkata, istiadat tersebut akan dijalankan dengan pematuhan prosedur operasi standard yang ketat, termasuk mewajibkan pengambilan dos penggalak terhadap semua jemputan dan petugas media. Tambah beliau, istiadat ini akan dihadiri oleh tetamu jemputan yang diundang sahaja, manakala sidang perbahasan diadakan secara tertutup oleh ahli-ahli yang berhormat. Beliau turut memaklumkan 3 rang undang-undang akan dibentangkan dalam sesi perbahasan pada 21 hingga 24 Mac ini. Istiadat kali ini disertai kehormatan utama dari Batalion Ketiga Regimen Askar Melayu Diraja Kem Lukawi. Kali terakhir acara KKU dalam istiadat pembukaan penggal ialah pada April 2019 sebelum ditiadakan akibat pandemik COVID-19. Mengenai isu tentang PRU 15 yang akan datang, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, pada ketika itu apabila Parlimen dibubarkan, tidak ada keadaan di mana kerajaan akan lawan kerajaan. PRU di Nejigulhor adalah PRU di sana. PRU di Sabah adalah PRU di Sabah. Jadi saya percaya ini tidak akan memberi kesan kepada negeri Sabah sebab kita sudah melalui pilihan raya negeri baru-baru ini. Walau macam mana pun mungkin pilihan raya parlimen dia mungkin ada pengaruh dan saya hanya harap bila parlimen dibubar tidak ada keadaan di mana kerajaan lawan kerajaan. Dipahamkan, beliau berkata tentang isu itu semasa melalui lawatan ke Desa Dairy Farm di Kundasang pada baru-baru ini. Kita bertemu kembali. Ahli Dewan Undangan Negeri Pintasan, Fairuz Rendan menyokong penuh keputusan Gabungan Rakyat Sabah yang kini rasmi ditubuhkan sebagai sebuah entiti. Katanya GRS kini akan lebih utuh dengan identiti tersendiri yang berdiri sebagai entiti gabungan parti-parti yang bekerjasama khas untuk rakyat Sabah, pembangunan Sabah dan kebaikan Sabah. Beliau yakin ini adalah langkah seterusnya yang mana diterajui oleh pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur. Dalam pada itu, Ketua Armada Bersatu Negeri Sabah itu turut menegaskan bahawa hala tuju GRS adalah untuk terus memastikan segala perancangan dan agenda pembangunan rakyat dapat dilaksanakan sekaligus memulihkan negeri Sabah daripada kemelut ekonomi yang menjejaskan kehidupan rakyat. Kak, stres aku mau exam tapi sakit badan aku. Pening lagi, tidak fokus lagi. Kau ni dari tadi bising, pening lah, stres lah. Kau mau kasih yang stres kau? Ya, Kau mau kasih yang pening kau? Ya. Kau mesti try kopi, bean kopi. Kopi apa nih, Kak? Kau try, kau rasa macam mana, lepas tu baru kau datang ke depan kakak. Okey. Pergi, Aku buat dulu. Tadi kakak aku cakap kopi ni boleh kasih hilang lesu-lesu badan, boleh kasih kuat sistem ketahanan badan. Bagus, aku try. Macam mana? Sudah rasa? Sudah, sedap wah. Betul kan apa kakak cakap? Ya, betul. Kamu di luar sana yang meminati kopi, kamu kena try bean kopi.
Ya, dia dapat membina sel darah merah, dapat melancarkan sistem pengedaran darah dan juga dapat menyucikan asid urik. Kak, stok ini masih banyak, Kak. Jangan risau deh, stok ini memang banyak. Kamu di luar sana yang mau mencoba, kamu boleh terus hubungi nomor yang tertera. Bah, jom kita stray dorang mama. Jom. Bit Coffee, terasa nikmatnya. Persidangan Kebangsaan Rangkaian Universiti Lestari Malaysia Maisan pertama 2022 menyediakan platform interaktif bagi membincangkan kemungkinan baru yang mampu meneroka peranan universiti dalam mempromosikan kemampanan. Naib Kansler UMS Prof. Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, memandangkan asas pengetahuan universiti sentiasa berkembang dan kepakaran antara disiplin tersebar secara meluas, rangkaian seperti ini mewujudkan sinergi organisasi terutamanya dalam kalangan rakan kongsi Universiti Maisan. Beliau berkata melihat kepada pelbagai tema dalam persidangan itu, termasuklah tenaga, perubahan iklim, sumber semula jadi, keselamatan makanan, kejuruteraan, teknologi hijau, sains sosial, serta teknologi maklumat dan komunikasi mampu mencapai matlamat pembangunan Lestari, khususnya keperluan untuk menggalakkan amalan penggunaan tenaga dan pemeliharaan alam sekitar yang baik. Beliau berbesar hati kerana institusi pengajian tinggi memainkan peranan yang lebih besar dalam usaha ini dan melalui usaha kolektif ini mampu merealisasikan hasil yang diinginkan untuk memastikan kemampanan institusi sumber dan alam sekitar untuk generasi akan datang. Kita kembali selepas ini. Bit Coffee ini so-called Healthylicious Coffee. Kita nak berubah daripada kopi yang tak sihat kepada kopi sihat. Ianya diadun menggunakan ramuan ubi merah, red beet. Saya rasa pengguna hari ini bijak, mereka boleh google apa itu red beet atau ubi beet merah yang khasiatnya diakui oleh masyarakat dunia, oleh pakar-pakar seperti pakar jantung dan sebagainya. So, maka Bit Coffee diadun sebegitu rupa dengan 40 gram satu sachet, dengan aura kopinya, rasanya yang setakat ini ramai meramalkan Bit Coffee boleh menjadi kopi Malaysia bertaraf dunia. Bit Coffee, terasa nikmatnya. 3 maut manakala 2 lagi parah dalam kemalangan membabitkan 2 kenderaan di kilometer 30 Jalan Sandakan Lat Datu, Bampiran Ladang mensuli di sini pada kemarin. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lat Datu, penolong penguasa bomba Sumsua Rashid berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berkenaan kemalangan membabitkan 2 kenderaan jenis Land Cruise dan Pro 2 Beza pada jam 9.04 pagi. Bagaimanapun identiti 3 mangsa yang meninggal dunia setakat ini belum dapat dikenal pasti. Katanya seramai 8 anggota termasuk pegawai bersama sebuah jentera dan EMRS dari BBP Lat Datu dikejarkan ke lokasi kejadian bagi membantu mengeluarkan mangsa yang tersepit dalam kenderaan berkenaan. Tambahnya terdapat 5 mangsa terbabit iaitu 3 dari 4 mangsa dalam Pro 2 Beza disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan manakala seorang lagi mangsa perempuan berusia 16 tahun cedera parah. Ujarnya pemandu Land Cruise lelaki berusia 50 tahun dan kedua-dua mangsa yang parah dikejarkan ke hospital menggunakan ambulans untuk rawatan lanjut. Merah menyala si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan diberi kerana sudi datang kemari. Sekian saja berita hari ini. Saya Aibi, Sabah Hits Online TV.